Ni Cura 4.61 ni paling latest lah. So Cura ni, sekejap saya boleh tunjuk. Okay, ni dia punya ni lah, dia punya muka dia. Okay, so Cura ni untuk download dia free je tau. So type je Ultimaker Cura. So kat sini, so sini masuk page dia. Okay, sini. So sekarang ni yang latest 4.6.2 yang saya punya tu sebelum 4.6.1. So Ultimaker Cura ni dia akan ada update, maksud dia akan datang notification kalau kita connect dengan internet kan. So dia akan datang untuk selalunya sebulan sekali. Selalunya dia kerap update. So ni download macam biasa lah. So and then dah download, install, dia akan jadi macam ni lah. Ini orang cakap dia punya dia punya size yang kat depan tu. Okay, first, okay, kat sini masuk dia ni open lah, ataupun kita nak drag STL file tu ataupun OBJ. Contoh dia, saya tekan ni, so dia akan masuk. Saya akan cari contoh dia yang petak tadi, STL. Okay, box. So dia dah masuk, dia terus jadi macam ni. Contoh kan, kalau kita masukkan, tiba-tiba masukkan dia tak timbul macam ni. So maksud dia yang file yang kita save tu bukan STL ataupun OBJ, dia file lain. So kalau kita masuk, dia automatik akan jadi macam ni, warna kuning macam ni. So yang kedua, yang belah ni, okay, yang ini jenis printer. So sini ada add printer. Dekat sini dia pakai ni offline lah. Kalau atas ni kena connect dengan wifi. So kat bawah ni, okay, dia ada banyak brand. First, ni lah Ultimaker. So kena pilih, kena pilih printer yang betul lah untuk print. Contoh saya pilih Ultimaker. Sini Ultimaker S3. So add, so dia akan keluar. Dia keluar dia punya ni lah. Yang ni kaca dia, yang ini dia punya tinggi dia, Z dia. So nak tahu berapa saiz sebenar dia, so dekat sini tadi manage printer. Lambat sikit. Okay, dekat sini ada machine setting. So sekarang ni kita pilih printer betul lah, Ultimaker S3. So kalau pilih printer lain pun dia akan dapat. Contohlah saya pilih S5. So kalau kita pilih S5, dia akan keluar detail macam S5 lah. So S3 machine setting. So kat sini, ni saya betul ya. So X dia dalam 230 mm, Y dia 190, Z dia 200. So ni saiz sebenar dia. So kalau nak design produk dekat 3D software, so kena ambil kira saiz ni lah, takut terbesar sangat. So jangan risau kalau terlebih. Contohlah kita masukkan produk macam ni kan. Contoh dia masukkan besar macam ni kan. So sini ada function scale sini lah. Contohlah yang ini sekarang ni XYZ dia dalam ni sekarang 425. So saya buat dalam 30 mm. So dia akan kecil balik macam ni. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Okay, kalau kat sini pula function sini, okay, first yang ni move. Contoh move ni, okay, kita nak print dia, contohlah nak print kawasan tepi ni. So boleh letak kat tepi ni. So boleh move dia. Yang ni kalau ada produk macam ni, contohlah yang ada sekarang ni, yang ni ada satu. Contohlah sini ada, okay, klik sini, tekan kanan, okay, dia ada function lain pula. So dia ada
Yang ini center, yang dekat center lah. And then yang selalu guna ni multiply. Maksud dia benda yang ini, contohlah saya nak dalam 6, saya tulis 6, dia automatic jadi macam tu. So yang ini pula kita boleh ubah sama ada kita susun lah ikut apa yang kita nak. Tapi selalunya ni dia akan auto, dia akan terus susun sendiri macam tadi. Sign in tu kena sign in ke tak perlu? Okay, yang sign in ni kita nak connect dengan wifi. Kalau nak kalau secara offline macam ni je. Contoh macam ni. Saya padam balik yang lain. Padam, select delete je. Select delete. Okay, dekat sini pula scale. Yang tadi tu move, sini move, sini scale. Okay, scale ni sekarang dia semua uniform tau. So contohlah nak ubah dia punya tinggi je. So antik yang uniform scaling ni, so ubah Z dia. Contohlah saya buat 60. Z je yang akan berubah. Contoh kalau nak buat Y je, panjang dia buat dalam 70 pun sama juga. Dan ini ikut kita punya sizing lah macam mana. Yang sebelah ni pula persen dia. Okay, yang ini reset lah macam biasa. Okay, yang ini pula function. Contoh saya ambil produk lain, padam dulu. Saya ambil ni. Okay, macam ni. So function rotate ni, untuk rotate dia punya ni lah. Contohlah kalau macam ni kan, contoh kita masuk-masuk produk jadi macam ni. So untuk print, dia punya orientation macam ni tak sesuai lah macam cakap. Sebab better base area dia kat kawasan yang bawah sekali. Contoh dia macam ni. Okay, saya rotate. Okay, dia warna merah, hijau dengan biru ni dia punya paksi dia. So kalau warna merah ni dia Y macam tu. Dia akan gerak dalam 90 degree, 105 dia ada degree-degree dia. Contoh macam tu. Alright, macam ni kan. Okay, selalunya untuk print better ambil kawasan yang base area dia paling besar kat bawah. Contoh kalau nak print ni kan, boleh je print macam ni. Contoh saya print macam ni. Tapi kat kawasan ni, nanti kat sini ni dia tak jadi dia punya lengkungan dia ni tak berapa cantik. Better kalau print yang ni. So kalau macam tu tadi tu, dia akan ada tambahan support lah kan? Betul. Macam ni. Macam ni kan, dia akan ada tambahan support kat kawasan ni. Sini pula yang warna merah ni, dia sebab melengkung, so dia tak berapa cantik lah dia punya. So dia akan error ke kalau macam tu? Dia tak error, cuma dia hasil yang kita print tu tak cantik lah. Dia punya hasil printing tu. So kalau macam ni lah. And then yang sebelah ni pula, yang ni mirror. Mirror ni macam biasa lah. Mirror macam ni. And then okay, yang dua ni nanti saya tunjuk apa function dua ni. Okay, seterusnya yang ni. Yang penting kat sini pun betul juga ni, dua ni. Okay, sekarang ni ada satu dengan dua. Maksud dia ada dua nozzle kan. So contoh, saya nak print satu nozzle je. Maksud dia satu yang ini je. So sini ada satu dengan dua. So kita select. So satu. Okay, material dia pula. So kalau yang kat depan tu PLA. So generic ni, okay, dia ada side material yang boleh kita print. Dia ada banyak material dia. So contoh kalau PLA, just select PLA. Okay, lepas tu print core. Print core ni pun kena betul juga. So kat depan tu dia default lah 0.4 sini kan. So kalau contoh lah nak tukar nozzle besar ataupun nak tukar nozzle kecil, yang kecil ni untuk print detail punya part. Contoh saya tekan 0.25 mm. So sini kena tukar, dekat printer pun kena tukar nozzle. Kalau tak dia tak tally nozzle dia. Maksudnya print core tadi tu lah. So contoh lah kalau terlupa kan, sini buat 0.25, dekat sana 0.4 mm. So sebelum print tu dia akan keluar notification dulu. Dia akan tunjuk. So sekarang saya ubah balik 0.4. So untuk print produk ni, okay, sebab yang dua saya tak pilih langsung tau. So maksud dia yang dua ni dia tak aktif lah. So dia biar macam ni je. Kerana satu. Contoh kalau kedua ni sama juga. Tak apa, nanti saya tunjuk yang satu lagi. Sekarang tunjuk untuk satu printing, untuk satu nozzle je dulu. Okay, kat bahagian sini, okay, yang ni orang cakap recommended setting lah.
Ni recommended. Ni recommended setting macam ni. Kalau custom, masuk sini je, dia tu ada banyak. Okay, sekarang saya tunjuk untuk recommended dulu lah. Okay, first profile dia. Okay, maksud 0.06, 0.1, 0.15 ni, 0.12 ni maksud dia layer height, layer quality dia. Maksud dia quality ni contohlah 0.1 mm. So jarak antara satu layer, satu benang tu dengan satu benang tu jarak dia 0.1. So contoh dia saya buat 0.06 paling halus, yang ini paling detail lah. And then masa pun printing lama. So saya slice ni dia nak kira berapa berat, berapa panjang, berapa panjang masa untuk print. Contoh ini. So kalau besar dia akan ambil masa lama sikit lah. So dia slice. Okay, yang penting dia kat sini preview. Okay, contohlah nak print dia ni, dia ambil masa dah 5 jam 17 minit. Contoh kita guna quality paling tinggi sekali, paling fine sekali. Batu kat sini 13 gram penggunaan material. Dia punya panjang dia 1.59 meter. So nak tengok simulation dia sebelum print, tekan preview ni. Tekan preview, okay, dia akan keluar. So ni pangkal dulu. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, untuk print produk ni dia ada 1, 2, 3 layer. Maksud dia benang tu ada 1123 benang. So, contoh dia, saya contoh ambil yang paling bawah sekali, layer pertama. Layer pertama macam ni. So layer kedua, dia naik ambil layer ni. Apa maksud 0.06 tadi kat sini? Dia tak nampak sangat halus. Okay, sini saya zoom lagi. Ni pasal jarak yang ni dia memang rapat. Memang dia ada kesan layer by layer tu, dia memang rapat. So bila print tu kualiti dia cantik lah, dia licin. So berbeza pula dengan macam ni. Berbeza pakai 0.2. Maksud dia 0.2 mm ni paling kasar lah juga. Yang tadi tu dalam 0.1, 0.15 lah, 1.5 saya rasa. So nak tengok macam mana. Okay, proses slice. Okay, dia akan slicing, preview. Okay, pasal dia nampak layer dia. Tu satu-satu tu, satu-satu. Maksud dia okay, masa pun sejam 5 minit je. So maksud dia lagi halus printing quality tu, lagi cantik printing quality tu, lagi lama masa nak ambil. So kalau lagi tinggi 0.2 mm ni, lagi cepat masa untuk print. Contohlah, contoh saya tukar pula, nak lagi cepat kan, tadi dalam sejam 5 minit. Contoh PLA ni saya tukar nozzle besar, nozzle AA 0.8. So saya slice. Proses. So 42 minit. So maksud dia lagi besar nozzle, lepas tu kita ambil 0.2 pula. So lagi cepat masa untuk printing lah. Sebab tu printing ni, yang ni besar ni pun dah dalam sejam lebih 2 jam kan. So produk yang besar, so dalam 2 hari macam tu biasa lah. So tukar balik. Tapi ada cara dia nak cepat kan. Kita kena tukar dia punya infi dalam tu lah. Maksud dia buat kosong je. Okay, contoh dia kat sini. Alright. Okay, yang kedua pula. Okay, yang pertama ni default lah. Default ni kita nak setting. Okay, dia sampai 0.2 je paling maksimum. Okay, yang ketiga visual. Visual ni maksud dia, dia profile untuk kita set pandangan macam visual punya produk lah. Macam 0.06 sampai 0.15 ni still cantik. Dia punya produk tu licin lah. Engineering pun sama. Okay, yang draft ni dia punya suggestion 0.2 je. Maksud dia draft ni dia nak cepat printing time tu lah. So select sini. Select sini. So dia dah bagi dah profile ni. Slash je. Contoh ni 39 minit. So kat sini
cakap recommended setting lah. So contohlah kalau nak default kita boleh select sampai 0.2 ni. Nak visual, maksud dia nak nampak cantik, boleh pilih antara 3 ni. Engineering part ni, ni engineering ni dia tak kisah lah tengah-tengah antara cantik dengan dia sederhana lah. Okay, yang draft ni memang nak print cara laju. Contoh masuk infill pula, saya ambil produk lain, ambil yang petak tadi, box. Okay, ni. Okay, masuk infill ni pula, dia punya volume dalam ni. Contohlah saya buat kosong, slice. Okay, slice, saya pergi kat preview. Okay, pemasuk dia dalam ni kosong. So daripada base dia, dia naik, ada dinding je, dalam tak ada apa. So kalau 20%, dia ada macam honeycomb punya pattern macam ni. Macam tu. So yang ni pun kalau lagi tinggi dia punya infill, lagi lama masa nak print. Kalau buat 100%, okay, 100% dia ambil masa dalam 7 jam. Yang ni saja kotak macam tadi tu. So ni dalam tu memang padat lah. Memang tak ada rongga langsung. So yang tu infill. Yang seterusnya, okay, support. Support ni saya tukar produk, ambil yang tadi balik. Okay, macam ni. So untuk support ni, bila masukkan je STL ataupun OBJ file ni, yang kawasan merah ni, kecuali base dia, dia memerlukan support untuk print. Maksud dia memerlukan tiang. Contoh sini on je support. So kita boleh select lah. Kalau ST21 dia ada 2 pilihan lah. Contohlah nak support, contohlah yang ni saya pakai, on cakap pakai PVA, material apa, PVA punya material. Contohlah saya buat ni dulu, pakai ni dulu, pakai benda satu dulu. So slice, masuk dia macam ni. Okey, macam ni. Dia memerlukan tiang untuk print. So yang biru ni dia naik, dalam ni pun ada. Maksudnya dia tak boleh print atas angin lah benda ni. So naik. Contoh bila dah siap, benda-benda biru ni kena tanggalkan. Contoh kalau saya print, contohlah saya nak print yang biru tu pakai yang material, bila rendam dalam air dia hilang tu kan. So saya kena pergi dekat sini, saya kena on kan print core 2 ni. Lepas tu saya kena maksudnya dia pakai 2 nozzle lah. maksud dia nozzle. Yang tadi tu satu je. So kalau on 2 nozzle, first kena pilih material dia lah. Generic material yang tadi tu dia PVA kat sini. So tekan PVA. Okay, dia akan jadi orange tau. So maksud dia print core ni tak compatible. Maksud dia kena tukar juga ni. Sebab BB dia kena pakai PVA dia kena pakai BB je. Contoh BB 0.4. Tekan je, terus warna pun berubah. Okay, contoh nak print macam mana, tekan balik sini. Okay, kat extruder ni kita onkan yang nombor 2. Maksudnya produk yang satu ni, yang kuning ni, dia punya produk. Yang kedua ni dia punya support dia. Contoh slice. Tapi ambil masa hari ni, dia akan jadi lama sikit. 7 jam produk ni. So okay, macam ni. Sama je macam tadi. Cuma dia yang ni rendam dalam air, yang biru ni akan hilang sendiri. Tapi rendam pun dia ambil masa juga lah, dalam 2-3 jam juga baru akan betul-betul hilang. So bila rendam, dia punya biru ni dia akan cair, dia macam rasa gam lah, gam PVA tu. Okay, yang tu untuk recommended. Okay, yang ni pula edition ni. Contohlah saya guna edition ni. Saya guna satu pemasuk dia. Preview.
Okey, yang pasal yang base bawah ni. Ni. Dan ini dia punya sebagai dia punya apa base dia lah untuk pegang produk ni. Contohlah kalau saya matikan, saya offkan slice. Okey, ni pun hilang. Dia cuma ada line ni je, 2 line. Yang tu function dia bawah ni untuk pegang produk tu. Function dia satu lagi, bila print produk yang silinder kan, yang tinggi, so kena ada yang addition tu, kena on yang ni. Sebab dia nak pegang yang ni. Okey. Yang tu recommended. So ada apa soalan nak tanya? Bahagian ni sebab nanti akan masuk dalam ni. Ni lagi banyak. Kalau keluar error, dekat mana dia akan keluar error Oh, kalau keluar error. Okey, contohlah saya print yang ni, saya slice. Nak tahu error tu kat mana, dia kena slice dulu macam ni. Oh, slice dulu. Kena slice dulu macam mana pun. Lepas tu tekan preview. Tekan preview kan. Contoh setakat ni sampai 471 layer ni masih okey. Contohlah kalau kita tengok contoh walaupun ni dah habis sampai sini kan, tapi ni tunjuk contoh je. Okey, masuk dia akan jadi macam ni. Maksud dia satu belah ni hilang. Okey, maksud dia drawing tu ada problem. Problem dia okey, first salah satu dia okey, nozzle yang keluar tu 0.4 mm. Yang size dia tu kan. So mungkin drawing ni ketebalan dia bawah 0.4 ataupun 0.4 0.3. So bila masuk dalam ni, tekan slice, tekan preview, dia tak keluar. So maksud dia drawing tu terlalu nipis, so printer tak dapat baca. Maksud kalau ada berlubang berlubang tu pun sama juga. Yang tu kalau macam berlubang tu, contoh sini ada berlubang, sini ada berlubang, maksud dia surface kat drawing tu, mungkin masa kita design kita tak perasan. Surface tu nampak dalam design okey, cuma dia bila kita masuk dalam ni, transfer dalam ni, dia ada lubang. Sini contoh kat sini lubang. So maksud dia tu dari drawing. Okey. Yang merah ni memang ada support nanti. So nak tahu pun senang. Contohlah kalau orientation macam ni, kawasan ni yang akan ada support. Spot-spot dia. Yang penting kena pilih kalau macam tak nampak sangat, so saya pilih satu produk lain. Dekat contoh okey, produk ni. So untuk print produk ni, kalau orientation macam ni, so tak sesuai sebab base area dia kecil. So kena tentukan orientation yang betul lah. So macam ni. So kalau macam ni, dia akan print semua ni dengan cantik lah, sebab dia takkan collapse. Kalau macam ni, kalau kita print, dia akan boleh print, cuma dia kebarangkalian untuk dia tumbang tu tinggi lah. Kalau macam ni. Okey. Kalau tutup macam ni. Boleh. Boleh, cuma dia apa akan jadi, dia gini lah. Slice. So kita boleh tengok apa printer ni akan buat. Dengan slice, lepas tu tengok preview. So dia akan jadi macam ni. Satu masa, sebab dia print support ni ambil masa juga. Satu lagi, dia ni lah apa, dia punya permukaan dalam ni kurang cantik lah. Permukaan maksud dia layer. So sini dia punya support. So jarak antara support dengan produk tu, dengan base produk tu, dia kurang cantik. Dia tak licin lah. So ini selalu ambil base area paling besar je. So
print confirm akan jadi ni. Lepas tu pula okey, saya ambil yang lain. Okey, contoh yang okey, function tepi ni. Okey, tadi ke sini sudah kan semua ni. So ada dua lagi, yang ni dengan yang ni. Okey, masuk dia pula pemodel setting dengan ini. Okey, contoh dia, contoh produk ni, contoh dalam dia kan. So dalam dia ni saya nak infill dia dalam kosong, bawah ni nak solid. Pun boleh juga. So contoh dia, first untuk buat macam tu kena ambil yang bawah ni. So support blocker, maksud dia kita tekan kat sini, dia akan ada blok macam ni. Blok macam ni kita kena pilih lah spot-spot dia. Contoh lah, sini saya nak kawasan macam ni kan, move. Okay, kawasan ni je, besarkan sikit lah, separuh-separuh. Okay, tapi ni kekurangan dia, kita kena buat manual. Macam tu. Alright, macam ni. Contoh yang mana yang overlap ni, okay, yang mana yang bertindih ni saya nak infill dia 100%. So contoh dia, dia dekat sekejap okay, first yang ni tekan objek yang hijau, kuning ni, tekan yang ni. So kena pilih dekat normal mode, maksud dia yang ni yang kita nak dia bertindih. Tekan sini and then select setting. So apa yang boleh buat dengan yang bertindih ni, ada 1, 2, 3, 4, 5 setting. Contohlah saya nak infill density, tekan ni, close, automatik sini akan keluar infill density. So sini 100%. So yang ini pula tekan sini, kena pilih yang overlap, modify yang overlap ni pun sama juga. Infill density dia saya buat select setting, saya buat infill density, saya buat kosong. So slice, preview. Okay, maksud dia macam ni. Sekejap, tak jadi pula. Sekejap, balik select model. Okay, first yang ni 100% overlap. Sekejap satu select. Okey, macam ni. Maksud dia yang mana overlap tu, lepasan daripada bawah. Okey, yang mana overlap ni dia jadi solid, yang mana yang tak kena ni dia kosong. So ini ni function dia. Contoh lah, kalau nak parts yang macam ni kan, bawah ni base dia kita nak kuat, kukuh, atas ni nak biasa-biasa. So boleh guna function ni. Function ni maksud dia, dia nak bukan yang ni saja tau. Selain tu dia ada, kita tekan select setting, dia ada ni lah. Maksud dia kita boleh ubah dia punya wall thickness, bottom thickness. Ni dia pening sikit lah, dia ada banyak sikit setting. Yang tadi saya buat infill, maksud dia dalam dia. Yang ni yang senang nampak lah. Kalau yang macam wall thickness dia kurang sikit.
Yang saya nampak dua ni, infill pattern dengan density. Contoh saya buat infill pattern. Infill pattern triangle. So slice. Oh, sebab buat cross 20. Okey, dia macam ni. Dia akan tukar infill pula dalam dia. So nanti saya akan tunjuklah infill pattern ni dekat kawasan custom. So yang ini kebiasaannya jarang lah guna. Cuma nak tunjuklah macam ni function dia. Okay. And then yang tadi tu dia semua dekat sinilah, dekat recommended. So nak senang pakai recommended lah. So dalam ni boleh guna. Tapi okey, bila saya on je, yang ini yang dah ada sini. Contoh bila saya on setting yang lain, saya on, so dah ada banyak lagi list-list dia. Yang ini yang dekat ni, ya. Okey, yang saya tak on lagi. Yang kosong-kosong ni, maksud dia semua setting untuk printer ni. Contoh dia yang sekarang ni, dalam kualiti ni satu je kan. Yang lain ni semua boleh buat. Tapi tu yang ini dia apa, nak study pun ambil masa. Okey, seterusnya lupa pula untuk print dua color. Okey, cara nak print dua color, first saya padam dulu ni. So dua color ni pastikan dia macam ni lah. Dua color, dia ada dua objek. Contohlah A dengan B, satu STL, satu STL. Contoh dia, saya masukkan dua-dua. So macam ni. Okey, masuk dia. Yang A ni, dia akan masuk macam ni. Dia akan masuk ke dalam ni. Ke dalam ni. Tapi dia print satu shot je. So contoh dia macam ni. So nak tengok perbezaan dia, pastikan kat sini kena pilih kena pilih dekat kawasan Ultimaker ni. Okey, Ultimaker, pilih PLA. So kat Ultimaker ni kita boleh select dia punya color. Contohlah PLA warna biru. Alright. Keep. Satu lagi PLA. PLA warna magenta. Keep. Right, ni tukar balik jadi AA. Okey, macam ni. Alright. Sekarang ni contohlah, yang ini saya nak warna biru, yang ini saya nak warna magenta. Cara dia, okey, select ni. Kat sini ada satu dan dua. Contoh ini nak satu warna biru, yang ni pula nak warna magenta macam ni. So dah ada dua color. So nanti yang biru ni akan masuk ke dalam ni macam tu. Cara dia, okey, select dua-dua, Ctrl A, klik kanan, merge. Merge ni gabung lah. So dia akan gabung macam tu. Macam tu. So kat printer pun dia akan ikut. Dia akan bertukar-tukar lah dia punya nozzle dia. Oh, dia spring tu lah. Contoh Contoh apa jadi kalau
kalau dia punya contohlah dia punya satu part ni lari macam ni. So Ctrl A, merge. Dia tak dapat nak merge. Benda ni dia trick dia dekat design. Contoh lah, dalam design tu dia betul balik. Okay, dalam design dia macam ni. Okey, dia Magenta. Okay, dalam 3D design dia dalam ni bukan satu drawing tau, dia ada dua. Macam tadi, A ni satu, ni base dia satu. So bila nak save tu, okay, first contohlah, contoh dalam 3D design. So saya padam yang A ni, saya akan save ni sebagai A. Contohlah part A. So saya akan Ctrl Z balik, saya akan padam pula part ni. So ni part B. So bila dia dah dapat dia punya apa location dia tu, so masuk dalam Cura ni, bila dia merge dia akan dapat balik dia punya apa, dia punya position tu. Kalau tak, dia akan jadi macam tadi tu lah. Kalau kita set color, just sini ni kita punya display, dia akan ikut yang belah sana. So sini biru, tapi pastikan dia PLA lah. Yang penting dia main dia PLA. So kalau sini warna biru dengan magenta, sana warna hijau dengan hitam, so dia akan ikut sana. Yang ini cuma dia punya display je. Okay, yang tu dua color. So dua color sudah. Dengan kalau tukar ni jadi PVA pun sudah. So kalau nak print dua color, PVA tak boleh guna lah. Dia kena sacrifice benda tu lah. So yang ini dia punya kawasan ni, recommended dia. So ada apa soalan sebelum saya pergi kat custom? so ni drawing dia tu boleh speed lah. Betul. Kalau dia dalam drawing tu kita dah gabungkan, so dia tak boleh nak speed kat sini. Dia memang kena ada dua. Maksud dia satu drawing ada dua design. Okay, kalau macam tu saya ke ni lah, tukar asal balik, ambil generate. Apps dekat dalam phone boleh tak? Boleh. Dia app dia macam Ada juga. Ada juga download Ultimaker yang logo ni. Tapi apps ni dia kena ada wifi lah nak connect. Oh, okay. So tadi saya cuba pakai wifi yang gas punya dengan UTSM ni tak dapat. Kena pakai hotspot sendiri lah. Dia kena juga dia apa, macam saya buat kat hari tu kat bawah tu pun sama tak? Tak boleh. Macam Uline pun sama tak? Dia tak boleh nak connect benda tu. Tadi saya buat pakai saya punya hotspot, tu boleh. Tu lah saya rasa Mesti lain tak boleh. Ada YouTube tahu kan? sebab Kalau benda biasa kita pakai LAN boleh kan? LAN boleh kan? LAN boleh. Dia tak ada kabel lain ke? LAN kabel je lah dia. LAN dia tak ada USB. USB tak ada. Oh tak ada ya? Tak ada. So okay, nak tunjuk kalau ada internet kan. Okay, sini marketplace ni. Lalang tunjuk sekali. So marketplace ni apa Ultimaker ni dia collaborate dengan, contohlah saya ambil material. Selalu lah.
Dia Cura ni. Dia online ke ni? Bukan Bukan. Cuma dia berat sikit. Oh. Laptop lama ni. Okey. Sini cuma nak tunjuk je lah. Okey, sekarang ni apa yang printer ni boleh print. Okey. Dan ini semua yang orang cakap yang compatible dengan printer tu. So contohlah BASF. Okay, kat sini dia ada profile. Profile ni kita boleh install dalam Cura ni. So contohlah yang ni BASF ni, material PPGM ni saya pun tak tahu apa. So ni dia punya karakteristik dia. Okey, Ultrafuse 316L yang ni besi. So bila kita install yang ni automatic kita dah dapat profile. So beli je material ni, just tekan macam tadi tu kat sini kan. Contohlah saya pakai tu, saya pergi kat prepare ni, pergi kat sini, lembab laptop marketplace ni, yang mana ni compatible. So boleh install. Contoh yang ni yang ada lah Clarion, DuPont pun ada. Dia ada banyak. Yang ni semua yang dia ada buat. Walaupun contohlah Clarion ni, walaupun dia buat apa, dia buat radio kereta kan, dia still ada buat material untuk altimeter. Yang tu bahagian recommended lah, orang cakap quick setting. So custom recommended, so boleh pergi ke custom. Ini saya saya akan tunjuk juga apa maksud dia. So first cari model. Contohlah saya ambil model box tadi. Okey, apa maksud layout tadi macam tadi tu lah. So macam tadi ni dekat recommended ni kita boleh setting sampai 0.2 je, paling laju lah ni 0.2. So dekat custom ni boleh buat sampai 0.4. Maksud dia lagi kasar lah. Contohlah saya buat 0.4, maksud dia lagi kasar. Kalau 0. Dia ada sampai berapa sebenarnya, 0.5 boleh lagi. So kita boleh adjust lah dekat settings tu. So wall thickness pula. Okay, kat sini dia akan tulis terus tau. Sini tekan je, dia ada information dia. So yang wall thickness ni, yang ni saya on lah. So contoh kan, kalau nak off kan, yang mana yang ni yang penting lah. So tekan sini, logo setting ni, logo screw ni, tekan je, dia akan keluar macam preferences ni. So lepas tu antik je, yang mana yang jarang guna lah. So yang untuk shell ni, yang selalu guna dua ni je, wall thickness dengan top bottom thickness. Maksud wall thickness ni dinding keliling dengan dinding atas bawah. So maksud dekat sini, contoh sekarang ni wall thickness 1. Maksud 1 ni tukar dulu. Okay, maksud dia 1mm ni. Okay, slice yang ni ni infill tinggi sangat, tukar infill lah, infill 20. Okay, yang tepi ni, yang warna hijau ni, daripada merah ni sampai ke hijau ni, maksud dia wall. Okay, yang macam ni pula, top bottom ni, bawah dia ni, okay, bawah ni 1mm, atas dia pun 1mm, atas ni, atas 1mm. So
So kalau nak produk tu kukuh kan, boleh counter dekat sini. So dekat infill tadi kita boleh buat kosong. Sini kosong. Infill tadi macam dekat sini. Kita buat kosong. Dia punya wall ni saya tebalkan, buat dalam 3 mm. Ni pun sama. So walaupun dalam dia kosong, tapi dinding dia kuat. Dia akan jadi macam ni. Dia tebal juga. Ni sebab ni 2. Okay. Salah nozzle. Jadi kita tak payah nak ubah 3D lah. Kat situ setting. Sini. So sini kosong, saya buat kosong. Saya buat apa, wall dia 3. Bawah dia pun 3, bawah dengan atas dia. Slice. Preview. Macam tu, dia tebal. Maksudnya dalam dia kosong, tapi dinding dia ada isi. So dia akan counter dekat ni lah. Dalam dinding tu ada infill, ada solid. Solid macam ni. Itu boleh setting juga, tak payah. Tak boleh. Nak infill yang ini dia sebab dia dah wall kan. So ubah kat sini je. Tadi tu 1 kan. Contoh nak nipis sikit, buat 2.5 ke kan, 3 ke, bukan macam tu lah. So dekat sini setting ni. Sini yang logo default ni kita nak asal balik lah. Okay, infill density ni dia punya infill lah. Contoh lah infill density, saya ambil pattern. Saya buka pattern dia. Okay. Okey, kat sini contohlah dalam 20% mana dia punya infill pattern, saya buat yang biasa punya line tau. Line ni dia macam ni dalam dia, tapi dalam ni pun macam mana pun tak dapat tengok juga sebab dia tutup. Okey, preview. Ni line dia cross macam tu. Ni dalam 20%. So kalau cross contohlah saya tukar kepada gyroid lah, contoh gyroid ni bentuk dia dia dah lain lah. Slice. Review. Okay, ni bentuk gyroid. Okay, yang pattern ni dia ada tujuan juga. Okay, macam gyroid ni dia prefer untuk print rubber. So bila print rubber, dalam dia macam ni, so dia lebih macam span sikit. Macam spring lah. So kalau yang biasa punya semua kat sini. So setiap ni kita boleh study infill dalam ni. Dia ada dia punya apa, orang cakap dia dah testing lah dia punya ketahanan semua. S3 boleh rubber ke? S3 boleh. Boleh rubber. So orang cakap paling simple, paling laju print dia ikut ni lah. Kalau macam ni printing time pun akan jadi lama. So paling laju atas ni, grid, line dengan triangle. So ni boleh print antara tiga-tiga ni, dia masa pun akan cepat sikit. Okey, yang ini pula, yang ini material ni. Okey, yang ini material kalau kita guna macam polymaker, teammaker, tak payah ubah apalah sebab sini untuk custom material. Kadang-kadang tu ada contohlah student engineering, dia orang akan buat custom material tau. Dia orang akan campur polimer, campur sabut kelapa lah, campur sabut besi lah semua. So dia orang kena custom temperature ni. Situ kalau nak custom boleh, sini pun boleh. Tapi selalunya kat sini.
Contoh kat sini kan, contohlah material campuran sabut kelapa dalam test dalam 220. So contoh kita print tak keluar, so kat situ kena custom balik. Kena tune balik kat situ. Dia tak start tu campur-campur je. Memang akan start. Dia akan start, satu lagi akan rosakkan nozzle. Selalunya tak boleh pakai. Betul ya. Selalunya tak boleh pakai. Tu rasa sabuk kelapa. Selalunya Selalunya dia akan menjahanamkan nozzle. Nozzle akan jadi besar. Dia akan sumbat dalam tu. Yang ni bila sumbat, contoh sabut kelapa ni, jadi arang tau. Dalam tu memang tak boleh nak selamatkan pakai nozzle baru. Sebab dia bukan membakar kan, dia keep kan. So dia mencari kan. So yang ni contohlah, ni dalam 200 dengan 60. 200 ni yang apa nozzle tu, yang biped ni yang kaca tu. So contoh apa jadi kalau saya tukar material kepada nylon lah, contoh kan. Sekarang 200 dengan 60, dia punya spring speed 70. So saya tukar kepada nylon. Nylon ni dia print memerlukan suhu yang tinggi. So automatik dia akan bertukar. Okay, pasal nak printing temperature dah 245, dah tinggi. So biped pun dah tinggi. Print speed sama. Contoh yang ni nylon. So benda-benda ni macam bahagian material, speed dengan travel ni dan cooling ni, dia akan automatic ikut material yang kita pilih. So kita tak nak ubah apa. Kita nak setting sendiri. Kita sendiri macam mana? Maksudnya kalau kita nak setkan sendiri tak payah. Itu tak payah, sebab selalunya yang mana guna custom material. Untuk tu memang kena set sendiri. Contohlah saya print TPU. TPU ni getah. Getah ni nak print dia kena speed dia tak boleh nak laju. Slow je. Getah ni pun ada, kalau ikut material, bukan sebarang getah. Sebab ada jenis dia. Kalau salah beli, contohlah Ninja Flag rasanya kot, dia lembut sangat. So bila print tu, dia cair sangat, ataupun dia tolak tu, dia keluar laju sangat sebab lembut sangat. So yang ni yang suggestion TPU 95A ni, dia punya lembut dia tu lah, 95A ni. So kalau macam ni, okey, biped dia 223. So 60. So speed dia slow dalam 25 je. So benda ni depend dengan material. Contoh kalau saya play PLA paling senang lah. So tak payah nak tukar apa dah. Panas juga kalau nak hit dia. Panas. PLA ni dia paling tinggi saya rasa ni, PC polycarbonate dalam 270 kot tinggi. Bila print tu rasa haba panas tu. Metal pun tak panas tu. Metal lagi panas lah. Lagi panas. Metal kat sini kalau perasan, okey, dia ada pelingkar CC. Ni untuk metal. Tapi metal ni, okey, bayangkan macam spool tu dalam 1 kilo. Metal ni satu spool macam tu memang berat gila, dalam 2 kilo ada. Memang pegang memang terasa sebab besi kan. Dia macam wire-wire lah. Lebih kurang macam tu. Memang berat. Okey, lepas tu yang bahagian travel ni pun dia akan sama dengan apa yang kita set, apa yang kita pilih kat sini lah, material ni. Cooling, okey. Okay, yang penting lah, sini pun penting juga ni. Ini bahagian support. Support ni saya ambil produk lain. Ambil tube ni lah tadi tu. Okay. So kalau macam ni, dengan yang ni tadi, contohlah saya nak print yang kotak ni. Okay, kotak ni dia tak ada base area yang macam merah macam ni. So bawah ni tak ada apa lah base dia. So untuk print ni kita guna support lah, kita just antik. So maksud dia support tak detect.
Macam tu, dia tak ada. So contoh lah, kalau nak print yang tube ni, ada kawasan merah macam ni, so dia memerlukan support. Contoh dia, tekan klik je. So macam dekat recommended tadi, recommended just tekan on off je kan. So pilih nozzle yang mana. So kalau dekat custom ni, dia ada banyak lagi setting. Contoh dia, support extruder ni, okay, 1, 2, sama macam ni. Kita pilih 1 ataupun 2. Kalau nak guna satu nozzle je, pilih 1 je. Okay, dia ada support placement everywhere dengan touching backplate. So contoh everywhere ni, saya slice. Okay, everywhere ni, yang mana kawasan merah ni, semua dia akan letak. Maksud dia dah auto lah. Dia kawasan yang ada overhang semua dia akan letak. Contoh jadi macam ni. Ni semua akan letak. So kekurangan dia, yang dalam ni susah nak buang. Yang dalam ni kan, dalam ni. So yang satu lagi ni pula, okay, tadi review ni touching backplate. Touching backplate ni masuk dia, yang mana bersentuh dengan kaca ni je dia akan buat. Contoh yang akan bersentuh yang ini. So yang ni tak bersentuh. So maksud dia jadi macam ni. So dia buat bawah ni je, yang atas ni tak buat. Yang tube dalam ni kan. So senang sikit lah nak remove support, nak buang apa, support ke sini. Jadi kalau pakai PVA okey lah. PVA okey. Kalau kita balikkan tu macam kita sendiri isu tu macam yang dulu kan, yang kelas dulu. Balikkan sama konsep dulu. Cuma ni yang touching backplate ni, yang mana bersentuh dengan plate ni je. Contoh kalau selagi dia bersentuh, so dia akan detect lah support tadi. So kalau nak selamat pakai everywhere je lah. So yang ni saya tunjuk contoh kalau ada case tube macam ni. Ni pendek tak apa, kalau yang panjang, jenis tube ni kan, yang ni panjang ke depan lagi. So bayangkan macam ni nak buka ke dalam. So kena tukar touching backplate. Okay, yang ini pula support overhang angle. Overhang angle ni, angle ke berapa baru dia akan detect. Sekarang ni 60 lah. So sini boleh ubah. Kadang-kadang tu kita buat support kan, kita buat contoh yang tadi tu, yang ni kotak ni, sini dia ada curving tau. Sini, tapi dia boleh print tanpa menggunakan support. Contoh lah, kalau kita nak on dekat support, kena ubah sini lah, dalam 10 kot. So slice. So sini semua kat custom, preview. So dia akan buat support kat sini. Tapi selalunya orang akan ambil default je dalam 60, sebab tak penting pun situ. Okay, untuk printer, 3D printer ni general lah. Dia dalam 45 degree dia boleh print tanpa support. So dia, betul lah, yang ini 90 degree kan, 45 macam ni. So dia boleh print lagi produk yang 45 tanpa ada support. Tapi kalau bawah sangat, bawah sangat tak boleh lah. Bawah 45 dia boleh print, cuma dia tak cantik lah permukaan tu. Okay, lepas tu sini padam balik. Tapi dia akan, masa kita masukkan file tu, dia akan suggest dulu kan untuk letak support. Betul. Tapi kalau kita nak tak payah pun boleh lah. Boleh juga. So kalau macam ni, yang warna merah ni dia suggestion dia lah untuk support. Yang warna merah ni support pula dia ada pattern. Okay, yang paling senang ni lah, macam biasa line dengan grid lah, yang 3 ni. Contoh kalau line ni, kalau jahit line ni, contoh line yang ni pun lengkap. Penting dia, kalau salah pilih support, kalau macam ni tak apa. Macam ni line, dia line-line macam tu kan. So line ni paling senang nak buang berbanding yang grid, triangle. So yang ni line ni memang paling senang lah. Kalau macam triangle ni, grid, sebab saya kalian tunjuk, sebab sini dia support dia tak banyak. Kalau support banyak tu boleh nampak. Okay, sini pula saya tunjuk yang design lain lah, yang ni.
ambil design yang tadi tu. Yang ini. Okey. Benda ni pula lepasan dekat bawah ni dia memerlukan support kan. So nak counter dia, kita nak ada support tapi tak nak ambil masa yang lama. So dekat sini support density boleh ubah. 15% ni 15% ni dia standard. Contohlah buat dalam 5%. Kita proses. Review. Dekat sini masuk je. Yang biru ni support ni ada 5% je. So lagi sikit, lagi senang nak tanggal. Contoh kalau saya buat 15% standard. Review. Dia banyak support dia. Itu tu bahagian support lah. Itu kalau kita buat balik. Tu kalau nak tunjuk contoh je. So bukan ni je ada. So kalau kita on ni ada macam-macam lagi. Yang ini yang angkat yang selalu orang biasa guna. Lepas tu okey. BP edition ni. BP edition ni dia macam kat sini tadi. Ni lah edition ni. So dia ada buat macam satu base kan. So kat sini dia ada lagi sini kan. Okey, masuk print block. Okey, print block ni ni yang kita tadi tu. Dia tak flash, betul tak? Dia tak flash kan. So kat sini lupa kita tahu. Bila kita off kan ni, so sebelum dia print tu dia takkan flash. Maksud dia terus start. Kalau macam ini ni, so dekat hujung ni sebelum dia print tu dia akan keluarkan dulu. Flash dulu dalam berapa saat. So baru dia start. Masih better. Inilah kena on lah. Sebab contohlah kalau tak on, contoh nozzle hujung kan, bateri kat sini. So kalau tak on, dia nak start print, motor dia tak akan tolak motor, dia tolak material tu tapi tak keluar. Maksud dia ambil masa dalam berapa saat baru dia keluar motor tu. Kalau dia dah flash ni, so dia dah memang keluarkan awal-awal lah. Okay, yang ini pula ada BP type ni. Dia ada skirt, brim, rough. Dengan ni tak ada apa lah. Brim ada? Ada. So apa maksud skirt? On je skirt, slice. Tiga-tiga ni ada beza lah. Okey, masuk skirt ni yang keliling ni. Ni line dia akan wipe satu line untuk cuci nozzle lah benda tu. Contoh. Okey, contoh lain ni contoh biasa. Box. Okey. Lepas tu yang kedua brim. Brim ni macam tadi. Slice. Okay, brim yang ni. Dia sebagai dia punya base lah. So kat sini pun boleh ubah dia punya apa, dia punya lebar dia. Contohlah saya nak buat, tak nak membazir, sebab 2mm je. Support juga. So sini sikit je dia buat. Lepas tu yang ketiga rough. Okey, rough ni masuk dia, saya buat
Sini. Okay, RAF ni kebiasaannya orang guna untuk macam ni. Okay, dia ada satu base. Macam tu. Okay, macam tu. Ada satu base kat bawah ni. Macam tadi brim dia satu layer je. Yang ini dia buat macam tebal dalam 1 mm. So function dia bila kita print kadang-kadang tu, kalau pasal nak printer lain, dia bukan pakai kaca. Dia pakai stiker, ada pakai lubang tu. Itu tu kena ada base ni. Sebab dia kalau print terus pakai lubang tu, base tu ada nampak kesan lubang. So kalau kaca selalunya, tapi tu ada default lah kan. Selalunya akan pakai skirt, brim ataupun tak akan langsung tak apa. Kita ni tak ada langsung. Kalau langsung dia direct terus. Terus direct. Macam tadi tu, direct terus. Cantik kan, licin kan. Lepas tu ni, okey, dual extrusion ni. Okey, saya tunjuk prime tower. Masuk prime tower ni apa benda? So ni saya kena padam balik. Yuk. Yang ini saya kena ubah PVA. Silap. Ubah kita nampak. Okey, sini. So saya tunjukkan maksud dual extrusion ni masuk prime tower. So saya on je masuk prime tower ni, maksud dia bila kita print PVA ataupun print dua nozzle lah. Contoh support dia saya guna nombor 2 slice. Okay, kapasan kat sini ada satu bulat ni. Yang ni maksud dia yang tadi tu. Prime tower. Enable prime tower. So prime tower ni dia sebagai orang cakap tong sampah lah. Masuk tong sampah tu. Review. Okay, macam ni. Okay, function dia bila print produk, contohlah dia nak warna yang merah ni, warna merah ni. And then yang ini pun akan ikut sekali yang bahagian hujung ni. So maksud dia tu bila dua nozzle tu, bila dia bertukar-tukar,
dia akan cuci. Salah satu dia akan cuci belah ni. So contoh dia yang guna nombor yang 1 kan. So nombor 2 ni dia akan cuci awal-awal. Maksud dia tak nak tinggal kesan-kesan macam ada apa orang cakap macam meleleh tu. So function dia paling tahu ni. So setiap kali dia tukar nozzle dia akan cuci. Dia akan maksud dia akan wipe kat sini. Dia akan wipe. Lepas tu dia akan guna nozzle yang baru. Ini function untuk 2 color lah, ataupun pakai PVA ni. Kalau tak ada ni, contohlah saya matikan yang ni. So bila pilih 2 color tu dia akan bercampur-campur. Contoh kan macam yang ni kan, antara jarak putih dengan hitam ni, dekat sini, dekat dia punya apa bahagian ni dia akan bercampur color. Tu sebab dia tak dia punya apa yang tahu. Dia tak cuci nozzle lah, kira bahasa baku dia, bahasa basah dia. Lepas tu itu bukan standard lah, itu kena setting sendiri. Ini orang tak custom. Kalau tak nak boleh, nak boleh. Tapi dia tak nampak sangat lah dia punya apa, dia punya campuran color tu. Okay, last kali kat sini dia ada 2 lah. Saya onkan satu lagi. Dia visual skin sekejap. Macam ni. Special. Kalau hero macam ni cara Macam mana? model is not uniform. Saya tengok. Tu pangkai ni. Tengok. Rasa ada model. Dia apa? Dia tak solid rasanya. Oh, dia tak solid. Dan ini daripada drawing. Dia yang 3D printer ni, kalau boleh, kalau surface tu kan, elak guna surface. Dia kena solid, guna surface, tapi kena solidkan juga produk tu. Kalau macam ni kita kena ubah dekat situ kan, ataupun kita boleh run je? Kalau run je, kalau run dia akan keluar macam ni lah, model error lah. Dia tak boleh nak calculate benda ni. Oh, tak boleh calculate. So at least kita proses dulu. Yang penting tengok layer. Kalau layer okey, preview. Turunkan. Saya ni tak ada masalah ni. Cuma dia okey, satu lagi. Nak tahu kita punya apa? Drawing ni okey ke tak kena masuk dalam ni. Okey, ada satu laman web ni. Netfab. So dekat sini, and then kena install ni satu dulu lah. Kena install ni. Saya install Race 3D nama dia, software ni. Saya install kejap. Kena install juga dalam kita punya kat sini dia akan beritahu. Contohlah yang macam ni kan, si import model ni, software ni cuma nak tahu lah drawing kita okey ke tak. So saya ambil ni lah. Okey, ambil drawing ni. So kat sini bila kita tekan sini, dia akan keluar macam ni. Maksud dia akan keluar tanda tick ni, drawing ni okey, ataupun nak tahu dia warna putih. Contohlah kalau saya masukkan, contohlah saya buat saya putuskan drawing ni. Dia jadi merah macam ni. So sini tulis one model invalid. So maksud dia saya potong ni, mungkin ada kawasan yang tak bersambung, saya pun tak tahu apa. So nak counter dia, pergi sini ada repair, tekan repair. So tak boleh juga kan. So cara dia, contohlah yang ini rosak kan, cara dia pergi kat sini. Okay, Netfab ni kena sign in dulu. So dia akan
dia akan ni tunjuk. Contoh sini. Okey, sini pasal nak kat sini telur lubang ni yang mana daripada drawing asal kita yang error, so dia akan tutup semua. Dia repair balik. So contoh macam ni, masuk dalam nama dia ID maker ni, masuk je kalau warna merah macam ni. Mungkin ada lubang, lepas saya potong ni ada lubang atas ni yang tak bercantum, so dia akan jadi error. So nak counter tu kena masuk ni lah, dia kena ada tak 9 972 dia pakai Gmail je. Okay, bila dah register, contoh macam ni, dia ada 3 upload. Okay, sekarang ni saya nak repair drawing ni, so saya save dulu, save dekat desktop. Ni so sekarang ni yang ni merah kan, so saya masuk yang tadi tu, upload 3D model, pergi balik cari yang ni, so dia akan repair untuk kita. Dan ni pun yang ni free je kat sini, dia tak bayar. Kalau ada software lain dia ada bayar. Saya lupa dah apa nama dia yang berbayar. Dekat proses download ni. Okay, yang ni dah fix, so saya masukkan balik. Ni so beza kan. So maksud dia yang pada yang drawing asal ni yang dah mungkin ada lubang ke kan, dia akan repair balik. So sama juga macam tu. So ni lah nama dia Netfact Online Service. So lepas tu ni yang tadi lah, last sekali tree support. Okay, tree support ni dia rupa dia macam ni. Okay, macam ni. Tadi tu sebelum ni kan support dia macam meninggi semua kan. Okay, ni tree support ni pasal dia macam ranting lah, macam tu, yang biru ni. So pasal dia macam ni, dia akan masuk, dia tak kena dengan produk ni, dia akan masuk. So macam tu. Maksud dia sentuh, dia point je macam ni, satu ni je sampai habis. Maksud dia akan macam ranting kayu lah. Tapi kalau pakai tree support ni, masa akan jadi lama sikit lah. Dia betul, dalam tu. Tapi dia lagi senang pada yang asal tau. So kat sini, so on tree support, pastikan support density ni kena buat kosong. Maksud dia kalau kosong tu apa? Okey, satu lagi, kalau nak guna tree support ni, pastikan yang support biasa ni matikan lah. Contohlah kalau saya on kan, apa jadi? Dia akan bergabung. Dua-dua ada. Daripada senang nak pun jadi susah. So custom ni dia ni sikit lah. Jadi macam ni. Dia bergabung terus. Tu ada, ni pun ada. So kalau matikan ni dia punya trick dia. Okey, kalau nak guna tree support, antik yang support biasa, support density ni kena on kan, tapi buat infi dia kosong. Maksud dia
dalam ranting kayu tu, dalam tu tak ada infill langsung. Dia cuma layer je. Macam ni. So yang ni tali support ni penting dia untuk print, contoh print tangan macam ni kan. So kalau support biasa, dia terus semua di sini. So kalau tali support ni dia macam ranting kayu, dia naik, mungkin dia ketik sini satu, sini satu, sini satu. Dia point je. So tak ada banyak sangat. Tapi kelebihan dia senang nak tanggal. Kekurangan dia masa lah lama. Kalau pasal sini dia kosong, tak ada apa infill. Dia naik kosong. So base dia macam ni tau. Dia macam dia buat satu bumbung. Tu yang macam ni kan. So dia akan pegang tu. Kalau macam support biasa dia akan sentuh je kan. So dia akan naik. So bila dalam ni dah infill ni dah kosong macam ni, so lagi senang nak tanggal. Sebab dia ni satu layer je ni. Satu layer je. Tu tak boleh. Tak boleh. Yang tu tali support. So kalau on kan dua-dua, lagi susah nak buang. So ada satu lagi yang saya lupa. Kat kawasan support ni, macam cik dekat tadi, okay, contoh buat support kan. Support produk. So kita boleh, kadang-kadang tu kita nak tanggalkan produk dengan support tu susah. Dia melekat kuat sangat. So kita boleh set air gap dia, distance dia. Contoh dekat sini, kena pergi kat kawasan support ni, on kan dia punya yang list banyak-banyak ni, kena di kat bahagian cari, okay ni support Z distance, tekan klik tu. Okay, kat sini kita boleh set. Contoh lah, kalau macam biasa, bila dia support melekat dengan produk, memang susah nak tanggal. So nak counter dia kat sini, selalunya orang akan buat 015 ni darab dengan 3. Maksud dia, ataupun darab dengan 2 boleh. Maksud dia, dia ada gap dia, layer dia. Contoh kalau 015 ni dia buat dalam 0.3, okey lah, 0.3. Okey, masuk dia. Kita on kan ni. Tadi on kan ni, off kan yang tu support. Okey, 0.3 ni yang dekat sini. Slice. Okey. Yang ni. Okey, yang ni. Maksud dia jarak base dia, yang ini, yang biru gelap ni, dengan yang merah ni 0.3 mm. So contohlah, sebab yang ni dia bergantung dengan material. Kalau material tu baru buka tak apa, kalau dah lama kan, bila dia keluar tu dia akan mengembang tau. Material tu akan mengembang, macam nozzle tu dia akan mengembang. So bila produk ni dia dah besar mengembang, dia punya support pun mengembang, so dia melekat. So kena counter kat situ, kena adjust support the distance. Satu lagi function, kita nak dapatkan dia permukaan yang selalu kita print licin je kan. So ada satu function ni, kita boleh buat dia punya surface dia, sini licin, dia mengerutu lah. Dia maksud dia kasar, memang kasar untuk dia untuk grip lah benda tu. So nama dia dekat bahagian tu, bagi dekat bahagian experimental, kena on kan yang banyak, list banyak-banyak tu. Okay, tu kan banyak lagi ni. Okay. Okay ni, fuzzy skin. Contoh saya on kan ni, apa akan jadi? Fuzzy skin on, slice.
preview. Aduh. Sini. Dia memang akan buat permukaan yang macam ni. Semua permukaan jadi gitu. Dia untuk grip. Ada tu customer dia print dalam 12 jam. Dia turn on benda ni. Turn on benda ni. Habis lah. Tapi tak boleh cakap kan macam ni. Yang belah sini yang pegang Yang tu bahagian ni tadi lah. Yang bahagian ni tadi, yang ada apa, contoh saya buat kalau ada lah. Masuk ni, kena buat manual. Contohlah bawah ni kan. Tapi saya tak pasti ada ke tak function tu. Yang ini ada sini, so boleh buat. So contohlah yang ini nak buat bawah ni nak macam grip kan, atas ni nak licin. So yang apa yang boleh buat, contohlah tekan ni, select setting. Ini ni yang boleh buat. Sebab dia tak semua. Kawasan-kawasan ini yang macam infill. Selalunya orang akan buat atas solid, bawah tak solid. Kalau macam Fuji Skin ni tak pernah lagi. So boleh cuba lah. So untuk setting sebenarnya kalau saya masuk dalam ni banyak lagi. Saya pun tak tadi habis semua dia. Yang ni yang mana apa selalu yang guna. Recommended. Selalu saya pun pakai recommended juga kadang-kadang tu. Pakai ni kan. Kat sini buat macam ni lah. Standard. So senang kat sini lah. Tapi kalau untuk print dua color tu, dia dekat apa dia punya dekat 3D software. Macam tu 3D software tu kena ada dua STL, so baru boleh jadi. Okay. Maksudnya kena save dua file lah. Save dua file. Contohlah saya boleh tunjuk kejap ke. Buka ni juga. So yang apa net effect tu penting juga. Kadang kita print tak jadi, so daripada drawing tu. Okay, so cuba. Okay, contoh kan. Yang ini itulah petak. Teks saya buat C lah, X. Kecilkan sikit. Kurang macam ni. So yang ini saya extrude. Yang ini saya extrude juga. Macam tu. Front. Okay. Extrude balik. Okay, so masuk dia macam ni. Dia ada tak tahu lah. Kalau macam SolidWorks saya tak tahu lah. SolidWorks ke Katia ke saya. Yang ini saya tahu lah. Okay, macam ni kan. Contoh first X ni saya save dulu sebagai angka A lah, part A. Stop part A. Lepas tu yang ni kena play STL. Ni select ni, save. Tu yang ni pula. Yang ini saya dah boleh padam. Saya padam. So dia ada ni lah, ada agak ada different dia. So save balik. Export.
4B STL. Okay. Lepas tu ni dah ada A dengan B. A dengan B. So ni yang ni saya kena ubah balik. Ambil ni lembab ni kat sini. So maksud dia ada different punya part. So so bila masuk tu kat dalam 3D ni, sini dia dah baca dah position dia. So dia dah boleh masuk dengan apa yang kita select ni. Contoh dia ambil Ultimaker, color LA green. Sampai 4. Okay, macam ni. Lembab terus. Okay, padam balik. So yang tadi tu masukkan balik. Desktop A, open B. So kita decide. So X ni saya nak warna hijau. B ni warna kuning. Ctrl A, klik kanan, merge. So macam tu. So nanti dia keluar nanti siap ada boleh keluarkan X-Way daripada tak boleh. Dia dah gabung lah. Maksudnya dia akan jadi satu. Contoh dia kalau macam ni kan. Dia jadi satu lah. Dia maksud dia ada dua color. Cuma dia dua color lah. Ni untuk dua color. Sebab yang ni yang printer lain tak ada. Printer ni ada. Kalau nak bezakan dia ada dua tu, and then kita boleh jadi macam boleh masukkan X tu dalam tu boleh juga. Boleh juga asing-asing lah. Itu tu kena macam ni lah. Contoh kan. Tak payah gabung. Tak payah merge lah. Tak payah merge lah. Print asing-asing lah. Okay lah buat Lego kan. Selalunya kalau yang macam ni, yang customer selalu manakah dekat Bangi tu apa? UKM kan? Yang Bangi UKM apa dah? Dulu saya lupa dah apa. Yang TMB apa? Unit 10. Unit 10. Dia orang beli printer macam tu. Dia orang nak buat untuk kitchen je. So dia orang design kan. Lepas tu tulis situ Unit 10. Bawah tu base warna lain, atas color lain. So ada contohlah Unit 10, bawah dia base warna kuning, atas dia warna hitam. Dia orang beli untuk print benda tu. Logo. Print nak liter harga 30,000 benda tu dia beli. Itu 30 ke? Yang paling besar. Oh besar. Nak belajar. So ada yang ni lah rasanya. Tak ada apa dah. So kalau contoh, kalau ada printer lain lah, DIY ke printer apa-apa, so sini dia boleh guna. Contohlah sekarang ni paling ramai guna brand Creality. Creality 3D. Oh Creality. Yang macam ni. And Creality. Printer macam ni. Ni harga dia tak sampai 1,000 pun. So apa yang saya tunjuk tadi tu, kecuali dua nozzle lah, boleh guna kat printer lain. So sini add printer, pilih Creality. Selalu orang akan ambil Creality CR Ender 3 Pro. Select. Selalunya kena apa Creality ni
Harga dia lah 1,000. Macam dekat sana lah, UiTM Shah Alam, diorang beli, diorang buat bisnes. Diorang macam dekat you kan, diorang akan ni lah untuk free service. Tapi DIY ni biasa dia ada maintenance dia. Maintenance dia, lepas tu warranty pun tak ada. Kalau beli paling tinggi pun 3 bulan je warranty. Tu ini maksud dia Cura ni printer lain boleh guna juga. Dia bukan maker je. Rasanya ni je, ada soalan apa pun? Cuma biasa je, asal daripada drawing tu. Kalau drawing tu ada error, so kat sini pun dia akan detect error. Tapi kat sini kadang-kadang tak nampak. Macam tu kan. Mungkin nampak okey. Cuma dia bila dia print tu. Macam ni bawah nak kena ada support ke? Yang merah tu kena ada support. Kena support lah. Sebab dia bukan 45 degree. Dia neti kiranya. Kita macam sampai ni betul tak? Maksud dia macam ni? Yang itu untuk printer ni dia tak ada custom support. Dia akan detect auto. Kecuali kita boleh ubah dia punya infill ratio dia. Asal mungkin dalam 30%, kita boleh ubah pada 15%. So kadang-kadang tu macam kita design kan, contoh part tu dia macam ni tau, contoh kaki dia kan. Tapi dalam design tu, kaki dia dalam 3D design kita tak union kan. So kita sambung macam tu je. So bila print pun dia tak ada line dia. Dia tak, maksud dia tak gabung. Dia akan detect macam tu. Tu dalam Rhino lah biasa kan, sebab Rhino dia tak accurate sangat kan. Sebab kebanyakan kita student kan, dia datang nak print FYP dia orang, masuk drawing dah tengok dah tahu lah. Tengok dia main tarik je. Main tarik, main apa, dia move ke atas kan. So print pun fail lah. So